Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hello. Hari ini seperti yang diberitahu pada petang tadi, saya akan menyampaikan satu ucapan khas berkaitan situasi semasa COVID-19 di Malaysia sekarang. Seperti mana yang kita tahu, pada petang tadi kita baru saja dimaklumkan yang kita sudah merekodkan lebih 11,000 kes baharu COVID-19, di mana negeri yang paling tinggi sekali adalah Selangor yang dicatatkan pada hari ini juga agak tinggi, iaitu melebihi 5,000 kes. Dengan situasi semasa yang tidak mengizinkan ini, saya mohon kepada anda semua untuk sentiasa mengingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mematuhi SOP seperti menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan sentiasa cuci tangan apabila sudah selesai menjalankan apa-apa perkara. Dan kita risau kalau korang tengok berita TV3 semalam, terlalu ramai yang berada di pusat penilaian COVID-19 di Stadium Malawati Shah Alam, sehingga ada yang pengsan dan perlu dibawa untuk rawatan. Kita tidak sangka bahawa benda ni berlaku di Malaysia. Kita sangka benda ni berlaku di negara jiran, kan? Tetapi berlaku juga di Malaysia. Dan furthermore, dengan pelaksanaan PKPD ni yang saya nampak macam separuh masa sahaja, di mana masih banyak lagi kilang yang beroperasi ni. Saya tak tahu kenapa benda ni berlaku. Sudah dinyatakan dengan jelas PKPD, semua ekonomi yang bukan essential perlu ditutup setutup-tutupnya. Tiada alasan lagi. Dan melihat kepada situasi yang mana kita sudah lama duduk di rumah ni, sudah setahun lebih kita menghadapi COVID ni, dan program vaksinasi ni pun sudah berjalan. Ya, pada awalnya memang agak lembab, tetapi sekarang vaksinasi semakin meningkat dan saya difahamkan semalam lebih 412,000 sudah divaksin, iaitu lebih 200,000 yang dapat vaksin dos pertama dan lebih kurang berpuluh ribu lagi untuk dos kedua. Bagus. Saya pun tidak lama lagi akan mengambil vaksin, iaitu pada hari Jumaat ni pukul 9 pagi. Jadi perlu ditutup. Ya Allah, dah beberapa kali cakap dah, perlu ditutup sebab dari segi statistik kes, lebih banyak kluster baru muncul di tempat kerja, bukan di masjid, bukan di shopping mall, bukan di kedai makan, bukan di bengkel motor, bukan kat kilang. Sekarang ni rakyat sudah susah sampai terpaksa naik bendera putih sekali nak minta makan. Korang faham tak? Faham kan? Kempen bendera putih ni saya anggap satu inisiatif oleh rakyat kepada rakyat. From people, by the people, to the people. Jadi inisiatif ini bagus sebab kita dapat pastikan sesiapa yang memerlukan bantuan, kita hanya perlu agihkan. Jika tidak dilakukan perkara ni, kita pastinya risau akan berlaku karenah birokrasi ataupun bantuan secara terpilih. Kita tidak mahu bantuan ni secara terpilih. Kita nak semua yang susah mendapat bantuan yang sewajarnya. Ya Allah, tidak kubayangkan hari ni 11,000 kes.
Ada pernah korang bayangkan benda ni akan berlaku di Malaysia? Yang sepatutnya benda ni dah settle lah tahun lepas. Pada Jun 2020 kan kita dah masuk PKPP, di mana kes baru lebih kurang bawah 100, bawah ratusan lah. Dan pada 1 Julai 2020 1 Julai 2020 kita merekodkan satu kes. Itu pun kes import. Jadi bila berlaku PKPP ni, ada pula yang gatal tangan pergi ke Sabah dan berusaha untuk membeli ahli-ahli politik ni untuk menyokong kerajaan sekarang. Jadi terpaksalah Sabah tu menjalankan pilihan raya ke negeri. Hari Jumaat ni ambil vaksin. Zack, bukannya saya dah dapat vaksin. Hari Jumaat ni baru saya pergi ambil. Okey, di mana tadi? Okey, ada jembalang-jembalang yang datang pergi ke Sabah untuk membeli ahli politik di sana, dan terpaksalah dijalankan pilihan raya. Seperti mana kita tahu, dari awal lagi DG Hisham berkata apa? Jika berlaku pilihan raya Sabah ni, kemungkinan untuk berlaku gelombang seterusnya sangatlah tinggi. Dan lihatlah, selepas pilihan raya negeri Sabah, daripada kes yang agak puluh-puluh je, sekarang meningkat kepada ribu-ribuan. Saya tak tahulah apa masalahnya. Ya, kita sangat terima kasih dengan apa yang kerajaan dah buat macam jaringan prihatin, iaitu bantuan untuk membeli peranti dan telco. Begitu juga dengan bantuan iSINA, iCitra, semua tu. Sangat terima kasih. Tetapi melihat kepada situasi, rakyat sudah tidak lagi mempercayai ahli politik dari parti mana pun. Sudah tidak percaya lagi. Kerana apa? Kerana mereka masih lagi berusaha untuk mendapatkan kuasa dengan cara yang tidak patut dilakukan. Pada saat inilah ada satu parti tu dia nak menarik diri daripada kerajaan sekarang. Bukankah kerajaan sekarang ni sudah berdalam keadaan darurat? Walaupun kita mungkin kata darurat yang dijalankan ni masih belum diluluskan di Parlimen. Okey, faham. Tetapi tindakan menarik diri itu akan menyebabkan kerajaan lebih daripada hilang majoriti. Kalau ikutkan, kerajaan kita ni sudah hilang majoriti daripada bulan Januari lalu. Sebabkan ada 2-3 orang ahli parlimen sudah mendidih. Dan menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin terpaksa menghadap agung dan bersetuju untuk isytiharkan darurat dan PKP 2.0 pada 11 Januari yang lalu. Dan kita sedang melalui PKP 3.0, total lockdown kononnya. Lockdown. Saya rasa lock je ni. Sebab masih banyak yang dibuka, especially kilang-kilang. Tak adalah total lockdown pun. Cuma masih banyak yang menjaga kroni-kroni. Termasuklah seorang menteri tu yang kita tahu videonya tak apa-apa jelas tu kan. Tak perlu saya sebut siapa, anda fahamlah sendiri. Jadi kita sebagai rakyat letih sangat. Letih. Pada minggu ni je ada 2 pelajar UiTM meninggal dunia kerana kerana tekanan akibat menjalankan pengajian secara ODL ataupun online distance learning. Saya ucapkan takziah kepada keluarga 2 orang tu. Dan letih. Dan kalau ikutkan, pada tahun ni juga 6 bulan tahun ni, lebih 200 kes bunuh diri di Malaysia ni. Bayangkan sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai agama persekutuan, tapi kes bunuh diri ni menjadi satu benda yang biasa je kita dengar. Dia tidak lagi menjadi benda yang pelik ataupun benda yang tabu. Di mana kejadian ini berlaku disebabkan rakyat semakin tertekan akibat dikelilingi hutang.
dan tekanan-tekanan lain lah disebabkan pandemik ni. Sebenarnya pandemik ni boleh diatasi dengan vaksinasi yang dengan cukup sekali. Kita perlu vaksinasi sekurang-kurangnya 80% rakyat Malaysia, dan sebab itu kita dapat imuniti kelompok lah dikatakan hujung tahun ni. Tapi saya tak nampak lah benda ni akan berlaku hujung tahun ni, seriously. Dan benda ni tak nampak hujung tadi. Dan apapun, saya minta anda semua untuk sentiasa kekal selamat, stay safe, jaga diri. Jika ada masalah, anda boleh berhubung dengan orang-orang yang anda percayai, macam ibu bapa, sahabat handai dan saudara mara terdekat. Dan sewajarnya jumpalah kaunselor untuk menceritakan apa masalah anda. Dalam pada itu, kita saya ambil vaksin Jumaat ni, hari Khamis. Jumaat pukul 9 pagi. Dan okey. Sesiapa yang ingin bersama saya dalam live ni, anda boleh request, silakan. Saya rasa saya ambil Sinovac kot, Sinovac atau Pfizer. Tapi tak tahulah Jumaat ni nanti macam mana. Kat mana? Kat Senawang. Sesiapa yang nak live dengan saya boleh tekan request. Macam mana boleh dapat rezeki saya? Tapi ada je orang buat tutorial dekat TikTok tu. Orang tanya tentang cara-cara nak dapat vaksin yang cepat. Anda buka MySejahtera, pergi ke COVID-19 vaccination, lepas tu pergi ke helpdesk. Helpdesk tu pergi ke other inquiries dan request lah. Request kat MySejahtera tu apa masalah kita. Contohnya, saya sudah mendaftar vaksin sejak bulan Februari dan saya tidak dapat apa-apa appointment. Dan email akan dihantar automatik ke MySejahtera. Bukan, ke email tu akan hantar kat kita. Dan tak tahulah, saya ada buat hari tu, tak sangka pula dia dapat. Tapi saya haraplah dia tak ada kena-mengena pun dengan apa yang saya buat tu. Kabel tak boleh, kena MySejahtera juga. Oh ya ke? Tak, nasib kot. Ada yang dapat, ada yang tak. Okey, sekejap Pada yang golongan anti-vaksin, kalau anda tak nak ambil vaksin, silakan, it's your right. Tetapi jangan menjadi penghalang kepada orang yang lain yang nak ambil vaksin daripada mengambil vaksin. Macam tu. Dan ada apa-apa soalan ataupun ada yang nak request nak live, silakan. Sekejap, dalam ni berapa orang ni? 20. Okey lah. Betul-betul, ramai yang kata cucu vaksin ni tak apa nak sakit berbanding cucu benda lain lah. Kalau bab konspirasi saya tak boleh jawab lah. Yang boleh jawab Will Smith. Boleh tengok kat YouTube dia. Allah.
Sekejap. Hello? Ya, Assalamualaikum. Kat mana tu? dekat rumah. Kat rumah. Sebab hari Ah, ni sampai saya dekat dalam bilik pun pakai mask. tak payah macam tu sekali. Dalam Takut, rumah tak payah pakai mask. takut. Ha? Takut. Ha. Okey, oh, sekejap Bergema tak? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar. Hari ni kes 11,000. 11,000. Aduh. Dengar, dengar. Dengar? Dengar, dengar. Okey, terima kasih. Sorry, tadi ada masalah teknikal, maaf. Okey, apa Akif ni? Alah, kawan sekolah aku juga. Kawan lama lah. Apa nama sebenar lupa lah. Akif. Akif. Okey, okey, okey. Okey, apa nama bahasa Inggeris pula. Sekarang buat apa dan terkesan tak dengan pandemik sekarang ni? Terkesan jugalah Imran. Sebab tak dapat keluar. So kita orang main game. Okey, betul. Hmm. Cakap pasal game, sekarang ni Hmm. pun antara sukan yang menjadi tumpuan sejak pandemik ni bukan main bola, bukan futsal lagi. Main PUBG, main Betul, ML. Dah ramai Betul, jadi Imran. streamer sekarang. Tak terima lah, main saja je. Oh, faham. Imran buat apa Imran? Sekarang tengah study lagi ni. Oh. Terjejas tak Imran? Sekejap. Sejejas jugalah sebab ayah aku pun daripada bulan 6 hari tu dah duduk rumah sebulan. Tapi okey lah dia duduk rumah. Adalah benda yang dia buat. Contoh dekat rumah aku ni. Dan Dia ya? adalah aktiviti. Adalah. Walaupun sebaiklah masa bulan 3 itu aku dah beli tau. Tahu tak satu alat tu nak jadikan TV kita tu smart. Ni TV stick namanya. Banyak kita boleh belajar daripada apa ni? Lockdown ni. Ya, betul. Betul. Saya selama ni tengok Netflix kat komputer, kat telefon. Jadi tengok Netflix kat TV pula. Oi, cuba. Beli ni TV stick je. Harga hari tu berapa beli? 120 lebih ya. Saya beli Netflix, saya bayar tapi saya tak tahu nak tengok kat mana. Itu masalah saya sekarang. Bukan tengok. Kat phone lah sekurang-kurangnya. Phone saya lag ah. Ada laptop? Laptop ada? Ada. Ada. Okey, cakap pasal suggestion. Ada seorang pendengar pula. Ada seorang penonton ni, dia tanya, apa suggestion tu Netflix? Sekarang ni yang tengah trend, yang cerita Naga Wish Dragon tu, yang warna pink tu. Tu best. Saya dah tengok dah. Best. Dia macam Aladdin tapi versi Cina. Yang paling best kalau yang minat series tu boleh tengok cerita ni kot. Lucifer, Peaky Blinder, Pipin. Itu biasa. Oh, satu lagi. Ada apa-apa soal game? Sebab saya nak buka kejap. Saya tengok. Imran terganggu Request. live ni? Hello? Hello? Imran saya join live ni? Ha? Imran terganggu ke saya join live ni? Tak ada. Cuma saya nak bagi orang lain pula masuk. Saya nak kena pukian ni. Saya nak keluar ni, nak keluar tak kecil ni. Aduh, macam mana Sekejap.
Amran, nak pesan. Walaupun dalam rumah. Ya. Hmm. Tak ada, boleh keluar. Keluarlah, saya biar live. Ha? Tak apa, Imran keluar, saya live. Mana boleh Hindu? Aku yang pakai extra account aku untuk buat live ni. Oh, saya kena live kan lah. Tak ada, takkan tak tahu macam nak keluar daripada ni. Ya, macam mana caranya? Sekejap, saya end. Okay. Pandai. Tahu pun. Okey, sekejap Allah banyaknya soalan. Tak ada soalan. Sekejap live ramai-ramai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dah hari Jumaat tuan. Pagi tuan. Tak dekat Seremban. Kalau boleh. Wan. Ya, waalaikumsalam. Lama tak jumpa. Ya ke? Itulah daripada rambut tak ada sampai rambut dah panjang tu tengok. Dia kan sekarang? Alhamdulillah. Apa khabar Imran? Khabar baik. Imran, nak tanya sikit Imran pasal hari ni yang mendadak. 11. Imran selalu banyak tengok berita kan sebab tak adalah. Kita orang tak tengok sangat lah bab ni kan. Okey, faham. Apa salah satu punca yang menjadikan 11K ribu? Okey. Tadi ada berita dia kata punca ni sebab di Selangor KL ni berlakunya saringan besar-besaran. Maksudnya mana-mana tempat lah, tak kira lah dia tempat tu PKPD ke tidak. Banyak buat mass swab test. Jadi bila mass swab test tu kebarangkalian, katakanlah daripada 100,000 orang yang buat swab test tu, ada kemungkinan 80,000 orang positif. Jadi 80,000 tu macam besar sangat. Okey, bawah sikit lah, 60,000. Okey, bila hari ni 11,000, saya macam oh my god, apa ni? Otak aku jatuh, aku kutip, hilang. Tak ada. Sampai tak adalah. Satu lagi, bila PKPD ni, total lockdown kononnya ni, banyak kedai tutup, antaranya kedai rambut. Tengoklah rambutnya, panjang dah. Tunggu masa je nak potong ni. Kenapa salah Negeri Sembilan baru-baru ni dah turun kan? Kenapa dia naik balik? Sebab kalau ikutkan kat Senawan ni pun dia banyak kes dah. Antaranya kes dekat Kod Kateng ni kat Taman Tasik Jaya ni. Sebab kilang kat Taman Tasik tu ramai yang positif. Dan tempat ni pun kat Seremban ni pun daripada tahun lepas lagi zon merah. Tak pernah tukar warna. Jadi kita risaulah dengan kadar vaksinasi. Hari ni okey lah. Taklah hari ni. Rekod semalam vaksinasi 400,000 orang lebih kan. Kira okey, tidaklah terlalu lembab pun. Cuma masih ramai lagi warga mas lah terutamanya. Ya. Apa nama, ada orang suruh live kan, live ni boleh 4 orang. Tahu. Yang mana ni? Adalah. Kejap anak muda bang buat live. Tak boleh buat live kat TikTok sebab TikTok syarat nak buat live kat sana perlu 1,000 follower.
Tapi just nak kongsi lah dengan Imran baru-baru ni. Ya. Baru-baru ni aku adalah balik Senawang sekejap pada Okey. pukul 12 malam. Dalam pukul 12 malam lah aku balik sebab ada emergency kat rumah. So aku expect kes-kes macam ni berlaku kan. Majoriti kalau perasan dekat no bukan pasal kilang. Kalau perasan yang positif ni majoriti kebanyakannya budak-budak umur kita. Perasan tak? Lupa dah cakap. Sebab sekarang ni ada varian baru yang lebih hebat daripada varian sebelum ni. Namanya varian Delta. Yes, betul. Tapi tu tak sampai lebih 9. Ya ke? Tak adalah. Varian Delta ni, dia kalau seorang orang muda, boleh buat mati. Tu ada orang kata ada request lah. Ya sekejap. Sorry. Salam sejahtera, Jeb. Hello Imran. Hello. Khabar baik. Tengah buat apa? Oh, tak ada buat apa. Tengok live awak je lah ni. Sorry lah. Sebab malaikat hari ni 10,000, terpaksa lah aku nak bercakap dengan orang walaupun melalui Instagram. Jaga. Okey Imran, sihat Imran? Sihat, sihat. Okey, alamak terputus dah. Apa lagi nak tanya? Wan. Dia tak ada soalan pun. Dia just nak tanya tadi tu lah pasal mungkin Imran boleh bagi tahu pada yang tengah tengok live ni langkah-langkah untuk bagi yalah umur-umur kita ni untuk tidak terjebak lah dalam COVID-19 ataupun taklah memenuhkan tempat pusat kuarantin tu. Kita masuk pusat kuarantin ni umur-umur lebih kurang umur kita je. So, ya. Apa yang saya boleh cakap? Taklah. Benda ni apa? Sekarang ni kes naik. Satu memang sebab orang buat suara kan. Satu lagi kes ni naik sebab kes sporadik, iaitu kita tidak tahu di mana benda tu bermula. Jadi tiba-tiba je kita kena. Itu yang dirisaukan. Jadi jalan selamat adalah sekiranya anda bekerja di sektor yang bukan essential, berbincangan bos kalau boleh lah. Ini cadangan saya lah. Lain orang lain cara. Bincangan bos tentang pengurusan pendapatan lah. Okey, bagi yang bekerja kat istilah essential macam kedai makan, KFC, McDonald tu, patuhi SOP, jaga kebersihan lah. Dan bila balik tu mandilah terus. Sebab kita tak tahu adakah virus tu bawa kita balik ke rumah ataupun tidak. Itu sahaja. Okay, last soalan sebelum last soalan ni. Sebelum aku keluar last, nak tanya. Hari Jumaat ni ambil vaksin kan? Dos pertama? Ya, betul. Dos pertama betul? Betul, dos pertama. Okay, mungkin pandangan untuk diorang yang anti ni, mungkin ada kata-kata kenapa nak ambil vaksin? Ya. Okay, macam ni. Sebab apa kita perlu mengambil vaksin adalah untuk kalau kita ambil vaksin, kalaupun kita kena COVID pun, kesannya lebih kurang berbanding orang yang tak ambil vaksin. Jadi ambillah supaya kita dapat mencapai herd immunity kelompok, supaya kita boleh menjalani kehidupan sebelum COVID-19. Maksudnya kita boleh rentas negeri, kita boleh pergi konsert, boleh pergi stadium, boleh pergi shopping mall, boleh tengok wayang, semua benda boleh kita buat. Dengan syarat kita mencapai immunity kelompok. Saja. Okay, thank you. Nak taja. Sama-sama. Just nak bagi tahu Imran dengan korang yang belum vaksin. Tonton. Vaksin satu, dia memang tak ada rasa pun. Kalau cocok memang tak ada rasa apa-apa.
So vaksin 2, tadi aku baru kena vaksin 2 pun sama juga, tak ada rasa apa-apa, just antibody kita saja. Kalau kita rasa nak demam, pergi berlari, pergi jogging, pergi ambil fitness supaya hilangkan dia rasa sakit tu. Okey. So untuk vaksin pertama itu, pengalaman aku vaksin pertama itu aku demam 4 hari. Oh, demam. So, demam 4 hari. So vaksin kedua ni tak ada rasa apa-apa lagi, alhamdulillah. Sekarang tak rasa apa-apa lagi. Kita tengok SOA sebab dia expect dia sehari Okey, lepas. Hmm. So bulan untuk vaksin. So semangat tu lah. Okey. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Sorry, tadi saya lost connection. Oh ya, what lagi tu boleh. Apa hal ni? Pasal saya pun tak tahulah. Imran? Ya. Kau kat Johor ke? Tak ada. Saya dekat Shah Alam. Salam. Rumah sewa. Rumah sewa. Masih intern lagi. Oh. Imran macam mana? Masih intern lagi? Bukan. Aku extend sebab hari ni sem lepas aku repeat banyak subjek. Ya. Ah. Imran, Jadi- macam mana, apa pendapat Imran pasal kes baru-baru ni? Petang tadi terkejut lah. Serius terkejut. Terkejut? Dia macam otak aku jatuh, aku kutip, hilang. Hilang? Saya rasa Daud mesti jumpa dia punya otak tu. Sekejap Imran lah. Cepat cari. Okey. Vaksin dah ambil? Kejap. Okay, sorry. Earphone. Okay. Hello? Aduh. Dengar pun. Hello? Ya, dengar. Baru dengar. Minum apa tu? Minum kopi je, Daus. Apa soalan ni tadi, Imran? Apa? Dah ambil vaksin? Oh, dah ambil vaksin ke belum? Saya baru first dose ni, Imran. Kat mana? Oh, saya dekat WPC KL lah. You mobile. Oh, yang AZ tu ke? Astra tu ke? Yes, betul. Astra. Okay. Jumaat ni? Jumaat ni Dah tahu tak? Ya. Saya rasa lah. Sebab ambil kat klinik kerajaan ni, saya rasa antara Pfizer dengan Sinovac kot. Oh. Rasa-rasa Imran sakit tak ambil vaksin ni? Sebab semalam ayah aku dengan adik aku ambil vaksin, dia kata taklah sakit pun. Tak sakit lah. Okay, Tak. Imran. Saya ada soalan ni sebenarnya. Okey, silakan. Dalam banyak-banyak selain daripada vaksin kan, apa lagi sakit daripada cucuk vaksin? Selain daripada vaksin, apa yang sakit? Apa? Apa lagi sakit daripada cucuk vaksin? Apa yang lagi sakit dari cucuk vaksin? Tanya je. Lagi sakit. Yeah. Imran? Orang accident kot. Jatuh motor ke? Hai, Imran. Ya. Datuk sekarang Imran macam mana? Sekarang time apa dah? Sekarang tengah buat FYP dan FYP dah baru je habis. Siapa baru habis tak? Imran, ada orang request ni, boleh tak Imran buat pick up line? Ni daripada Faris. Sebab dia nak dengar ni. Pick up line siapa? Tak tahulah. Belanjalah satu. Sekejap nak fikir.
Korang kalau nak tanya soalan boleh tanya soalan. Saya bersama YB ni, bentar lagi dia akan jawab setiap persoalan dah. Hai. Ya. Ya Allah. Ya, tanyalah soalan dia. Nak soalan apa? Okey. Antara awak dengan vaksin, apa beza? Apa persamaannya? Persamaannya. Tak tahulah. Apa persamaan dia? Persamaannya dua-dua melindungi kita. Alah, tak apa pandai lah. Skill aku dah hilang kot. Okey, Faris. Imran, berbalik pada soalan. Ya. Soalan COVID. Okey. Pada pendapat Imran kan, apa langkah kerajaan yang patut buat pada masa sekarang ni lah? Pada masa sekarang, tak lain tak bukan, sesiapa yang dah dapat dua dos. Dua dos? Okey. Dua dos dibenarkan merentas negeri. Merentas negeri. Kenapa dibenarkan merentas Ya. negeri tu, Imran? Sebab dah 6 bulan kot orang tak balik kampung. Oh, nampak tu Imran punya rambut dah panjang, mesti dah lama tak keluar ni. Berapa bulan tak keluar dah? Aku adalah keluar sekejap. Cuma keluar pergi jalan jauh tu agak lama lah. 6 bulan jugalah. 6 bulan jugalah. Jadi apa aktiviti Imran sepanjang 6 bulan dekat rumah ni? Apa aktiviti ya Allah, apa? Tengok TV, tengok Netflix, tengok drama Korea. Drama Korea tu ada kat mana? Kat Netflix ada, kat View tu. Imran, boleh tak request lagi seorang untuk masuklah Zarul Zaki ni? Sebab dia orang ada request ni. Boleh? Dia tak request. Kejap Tak apa, request. Mari kita live bersama beliau. Aduh, Sorry YB, saya terpaksa pakai mask ni. Sebab yalah, nak jaga ni kan. Hai, mana ada bully? Tak baik dah bully. Tak. Hello. Assalamualaikum. Siapa ni? Siapa nama? Zarul. Oh, ni Zarul. Ya? Apa dengar suara saya bang Ya, dengar. Oh. Nak abang ulas abang pasal COVID ni bang. Okey. Saya pun nak dengar. Nak ulat dari segi apa ya? Kronologi ke apa? Bang, Saya nak tahu, Zarul, spesifik sikit, spesifik. Nak tahu sebab apa Negeri Sembilan boleh dapat nombor 3 sekarang Sebab kau duduk mana? Duduk Senawang lagi ya? Saya Senawang bang. Saya jiran Okey. abang, bang. Kita jiran. Saya tak main abang. Kita sebaya. Kena respect. Tak apalah. Awak punya repeat mah. Sekejap ada seorang lagi nak masuk. Jangan mamai. Boleh. Jangan mamai. Maksimum 4 je lah. Sekejap Boleh bang Saya tak tahu abang teknologi sekarang bang. Okey, kejap. Allah. Kalau kau pakai baju tak? Kau jangan macam-macam Okey. Tak, sorry. Saya rasa dia tengah ni. Tak tahu? No comment. Okey, persoalan dia. Okey, kita dah ke laut tadi. Macam mana bang? Saya daripada tadi tanya bang, saya komen abang tak baca, saya cakap abang tak live. Sorry, sibuk sangat. Ya, persoalannya. Boleh tak ulang balik? Ulang balik. Kalau ulang kali kedua dah tak sama bang soalan ni bang. Tak ada, ulang balik. Nak tahu sebab apa Negeri Sembilan dapat nombor 3 sekarang bang?
Oh, okey. Faham. Sebab ada banyak juga kluster kat Medan ni. Ada kat Seremban, ada dekat Nilai, kat Senawang ni pun dengan cerita kat Taman Tasik ni pun ada juga yang positif kilang tu. Kan? Betul. Lepas tu beberapa bulan lepas ada juga kes positif dekat Taman Lavender tapi rasa dah habis kot. Dan sebab apa ya? Sekarang ni daerah Seremban ni daripada dulu lagi zon merah tau. Okay. Tak pernah bertukar warna. Terutama sekali Senawang ni lah daripada dulu lagi zon merah. Apa cuak-cuak tu? Okey. Jawapan dia apa bang? Jawapannya adalah kenapa kes ni? Yelah tu sebab saringan lah. Sebab kalau contoh kilang bila seorang dua positif nak tak nak dia kena buat saringan lah, swab test besar-besaran dari semua orang. Katakanlah 30 katakanlah 300 orang buat swab test, setengah daripadanya mungkin positif. Dan menyebabkan peningkatan kes. Begitu juga dengan golongan berisiko lah, macam sakit jantung, orang kencing manis. Bila kena COVID ni, lagilah habis. Lagilah kesan side effect pada diorang. Oh, side effect lah. Abang setuju tak kalau saya cakap macam kes naik ni sebab kilang bang? Setuju sekali. Okey, apa pendapat Sebab apa pendapat abang kalau kita tutup kilang-kilang ni bang? Apa dia? Apa pendapat abang kalau kita tutup kilang-kilang ni semua? Pendapat saya, kalau kilang ni bukan essential kalau kilang essential macam kilang roti, kilang beras, kita tak boleh tutup ya. Jadi untuk kilang yang buat produk industri ni macam buat apa ya? Buat chip komputer semua tu, bila ditutup, risiko untuk penularan tu berlaku di kawasan setempat tu kurang lah. Sebab bila tutup dan orang tu yang kerja kilang tu di kuarantin di rumah, jadi virus tu tidaklah merebak di tempat lain dan insyaAllah benda tu boleh menurunkan kes. Kita ada seorang menteri ni yang videonya tak nampak tu, masih lagi nak tahulah, cari sendiri kat Google apa maksud video tak nampak. Masih lagi tak ada. Kalau abang cakap yang tu dah kira macam abang fitnah, abang kena jelaskan betul-betul. Datuk Seri Azmin Ali, dia masih lagi mengharapkan supaya kilang dibuka, itu je lah. Dan cakap pasal kerajaan ni pun, darurat ni pun akan habis bulan 8 ni. Dan kerajaan sekarang ni pun hilang kan sudah hilang majoriti. Minggu lepas pun UMNO dah tarik diri daripada kerajaan. Jadi tarik diri kerajaan, tetapi kerajaan tu kekal kerana masih darurat. Jadi mungkin bermula pada bulan 8 ni hilang majoriti, tak nak yang di-Pertuan Agong kena lantik seorang Perdana Menteri sementara dengan syaratnya adalah kawal COVID ni untuk 6 bulan akan datang. Lepas tu barulah pilihan raya. Oh, okey, faham. Tapi bang, kita pergi dekat Abang Jeb lah bang. Abang Jeb tu nak tanya tadi tu. Okey, silakan. Mula dia tengah komen nak tanya tadi tu. Sebab awak dah tanya tadi kenapa Sorry. Nombor 3 kan? Ya. Saya tanya pula kenapa Selangor ni sekarang still champion lagi sampai sekarang ni? Sebab Selangor adalah negeri yang di mana semua orang Malaysia duduk di sana. Orang Perlis ada, orang Kedah ada, orang Perak ada, orang Sabah Sarawak pun ada. Semua bertumpu kat Selangor. Jadi dengan Selangor ni pun banyak kilang juga. Kat Shah Alam pun berapa banyak kilang, terutamanya kat section 24 ya. Banyak kilang kat situ. Mestilah peningkatan kes tu berlaku dan sebabnya adalah saringan yang besar-besaran. Di tempat tu banyak yang kena COVID. Okey, apa dia? Okey. Kalau sekarang ni kan PKP. Okey. Jadi PKP. Kilang essential aja yang dibuka. Tapi kenapa kes betul. Taman hari semakin meningkat juga? Sebab masih ada lagi yang yang tak patuh SOP lah. Contoh bila tempat tu positif, kilang tu masih lagi dibuka.
Dan diorang pun masih lagi ada juga yang kerja dengan full capacity Maksudnya tak ada yang separuh bekerja, separuh tidak. Tak ada. Semua bekerja. Oh, jadi pendapat Imran sekarang ni kilang tu kalau dah ada kes memang kena tutup sepenuhnya lah. Ya, tutup untuk 14 hari saja dulu. Oh, untuk 14 hari. Ya. 14 hari dan pekerja di kuarantin di rumah. Okay, saya nak tanya jadi bang, macam mana? okey. Okey, silakan. Okay, saya tanya boleh saya tanya Okey. Macam mana kalau kita buat live ni bang, nak bagi menteri Ya. atas ni dengar bang? Jangan ini band saya kan. Tak, sebab kalau kita cakap macam ni, tak ada function bang. Alah tak apalah. Kurang-kurangnya aku ada benda yang nak diluahkan. Tapi kalau kita Boleh. buat macam ni bang, buang masa bang. Boleh, kita boleh save live ni. Imran, Save live ni dalam IGTV. Lepas tu Imran cuba invite menteri masuk sini, Imran. Kita nak kena direct bang. Kalau borak-borak macam ni. Tak ada lah. Menteri at least lah. At least At least apa tu, bang? NGO lah. Orang NGO lah yang join. Tapi saya tak ada connect dengan mana-mana NGO. Tapi kereta saya pakai NGV bang. Saya kata NGO, bukan kereta. Oh, tak sama bang. tak sama. Aduh. Sorry bang. Bagus. Saya suka lawak awak. Sebab PKP duduk rumah lama sangat bang. Saya pun tak. Ya, betul. Betul saya fikir. Ini saya kata. What's the Ui, point jangan of PKP? Apa poinnya PKP jika kes masih lagi 4 digit berbulan-bulan? Waduh. Sebab ni lah separuh masak punya sekejap buka, sekejap tutup. Sekejap buka, sekejap tutup. Apa? Betul, bang. Yang paling kesian kedai makan lah. Kedai makan walaupun kedai makan buka tapi kita tak boleh makan kat sana. Hanya bawa balik dengan apa tu? Foodpanda, Grab. Tapi saya Jadi benda kau makan kat mana? Dapur dia. saya kerja kedai makan bang. Saya kerja kedai makan. Oh, okey. Kalau kerja kedai makan, taklah. Yang paling risau yang kerja kedai makan ni, staff dia takkan nak makan dekat meja tu pun dianggap salah, betul tak? Betul bang, saya setuju bang. Takkan nak makan sorok-sorok. Ini bulan puasa ke? Bukan. Jangan marah, Imran, jangan marah. Tengok penonton. Okey. Tak perlu takut. Saya okey je. Cuma agak, Bukan saya dah stres dulu. Lista Imran kalau marah nanti jadi hak. Oh betul bang. Okey. Imran kalau dia Bang, marah, kalau boleh semua benda je langgar. Tak adalah. Zarul, ada apa-apa tanya lagi tak? Ada apa lagi nak tanya? Silakan. Lagi Zarul, bagi lagi. saya nak tanya bang. Okey. Kalau macam PKPD kat Seremban ni bang, kan? Ya. Kita buka kedai gunting rambut bang. Jadi macam ni lah. PKPD kat Seremban ni dia lah bila 23 bulan minggu depan kan. Diharap sampai 23 bulan je lah kalau boleh. Dan lepas tu banyaklah yang boleh dibuka macam kedai gunting rambut. Sebab saya bukan apa, saya risau lagi rambut Abang Imran tu sampai ke lantai lah. Itu fashion baru ni tu. Saya pun sebelum confused sebenarnya sebab tengok dari tepi nampak macam mulut. Tapi Bukan mulut ni. Okey, nampaknya kita datang ke laut. kita ke darat balik. Okey. Kita serius balik bang. Sebab tak Okey. boleh nak serius sangat bang. Okey. Kita santai bang. Okey. Bang, ada orang tanya G-Shock Mana bang. ada Abang G-Shock? jual G-Shock ke bang sini? Tak ada. Pusing belakang nak tengok rambut. Tak boleh. Sorry. Kenapa tak boleh? Penonton kita nak tengok ni. Buat apa? Hello Sekejap. Nazmi. Paksa tukar kamera. Sekejap. Nampak? Nampak. Panjang kan? Jauh sikit bang. Ih.
Bang, saya confused bang. Sorry ya. Rambutnya dekat depan ke kat belakang ni bang? Bang, Ini putih kat lah. belakang ke bang? Oh, kat belakang, kat belakang. Oh, tu. Saya confused tadi. Nampak dah ya Allah. Aku dah tergeliat tadi. Oh, okey dah. Okey, okey. Cukup. Okey bang, kita serius balik bang. Kita serius balik bang. Okey. Okey, soalan saya nak tanya sekarang ni, Cepat, bang. cepat. Internet saya lambat ke internet abang yang lambat ni bang? Saya pakai wifi. Apa mana internet saya lambat sekarang ni? Kepada Encik Firman, kita akan kembali ke darat balik ya. Sabar. Okey, saya nak masuk join dua panel. Oh, silakan. Kejap. Abang, saya nak undur diri ya bang. Boleh bang? Jangan. No. Jangan. Sebelum tu nak tanya lu kenapa awak nak bunuh diri tu dulu? Stres ke kalau Nak undur diri. undur ni? Saya dengar bunuh tadi. Ha. Okey, boleh tekan N kat situ. Awak jangan buat Imran marah, nanti dia jadi Saya tak hal. ada end bang. Dekat sini. Tak ada lah, hai. Dekat mana bang nak tekan bang? Saya pun rasa nak undur diri juga ni sebab saya nak bagi peluang pada orang lain ni. Banyak lagi ni nak join ni. Sebelum saya undur diri bang, saya nak abang bagi ucapan abang untuk kita orang ni bang. Betul. Ucapan saya adalah jaga diri, jaga keselamatan dan patuhi SOP. Okey, stay safe kekal duduk di rumah. Last. Ni ucapan Okey, last. Student yang tengah final sekarang ni. Okey, kepada semua yang sedang menghadapi final exam ke final test ke semua benda lah. Saya nak ucapkan semoga berjaya, good luck. Dan jaga kesihatan lah. Jangan stres-stres. Kalau assignment banyak, stop sekejap, rehatkan minda, baru boleh sambung balik. Bang, nak tanya ni last soalan. Ada orang Ya Allah, apa banyak last ni? ada Abang Imran ada jual Diblan tak dekat situ? Apa dia? Abang Imran ada jual Diblan tak dekat situ? Tak dengar, sorry. Abang Imran ada jual Diblan tak dekat situ? Di Belan tak ada. Tak ada ah? Habis Abang Imran Tak ada. Tak jual apa-apa pun. Oh, tak jawab apa ah. Okey bang saya undur diri dulu bang Okey, silakan, bye. Saya lock. Terima kasih bang Terima kasih. Terima kasih bang, tapi saya tak tahu nak keluar macam mana bang. Yalah, takkanlah kau. Aduh. Sebab saya tak boleh tunjuk sebab saya yang buat live ni. Tahu pun. Tu orang tu boleh keluar. Takkan kau tak boleh keluar. Macam mana bang, saya tak reti ni bang. Saya dah puas. Aduh, tak. Tak payah nak buat abang-abang. Tekanlah N apa? Bukan N live. Dia untuk orang yang minta live orang lain. Saya tak tahulah. Saya tak pernah join orang lain. Tak tahu. Saya dah buka YouTube ni bang. Tak ada pun. Kat YouTube pun tak ada tulis ni. Kat pangkah tu. Kat pangkah. Akif katanya. Oh, okey. Okey bang Okey bang. Okey, bye. Okey bang. Ya. Terima kasih kerana join. Okey bang. Bang, saya keluar dulu bang Ya, silakan. Okey bang, saya keluar dulu bang. Ya. Saya keluar ni bang. Alah. Ya, sekejap. Firman, saya ni bukannya moderator ataupun professional host. Jadi nampaklah macam out tu. Janganlah nak protokol sangat. Okey, kita chill je live ni dan okey, kepada anda semua, adakah anda ada soalan ataupun anda ingin request lah dengan saya? Nampaknya masih ramai lagi yang baru join. Terima kasih.
Dan anda yang ada soalan, silakan tanya ataupun boleh request live dengan saya. Dan kepada sama-sama Zarul, kepada Cik Man, kenapa pergi 91K hari ni sebab sebab saya pun tak tahu. Sebab tadi tengok berita pun tak adalah kata kluster baru kat Negeri Sembilan ni. Cuma beberapa hari ni memang kes kita ni ratusan lah. Lebih daripada 500 kes. Suka hatilah tu. Kita chill-chill je live ni. Firman, kalau anda ada soalan, dipersilakan tanya dan boleh, ataupun kalau tidak pun boleh live dengan saya. Oh, ada soalan okey. Dan kalau boleh, kita tidak mahu ada soalan main-main di sini. Ini live dari rumah dari rumah. Jadi, air ke, kopi ke, teh ke, karipap ke, sendirian berhad. Khabar baik Cik Man atau Aiman ni, kawan sekolah dulu. Khabar baik Alhamdulillah sebab terima kasih. Ini yang kita nak. Semangat nak tengok. Walaupun tengah saya buat apa pun, dan bila ada yang masuk live Instagram ke, live Facebook ke, walaupun seorang adalah satu penghargaan buat diri saya. Okey, soalan daripada Firman. Rasa-rasa kerajaan yang akan naik ni boleh tekan COVID ke? InsyaAllah, kalau dia dikepalai oleh orang yang sepatutnya. Diharap kalau betul, mungkin Yang Duta Agung boleh letak KPI di mana kerajaan sementara ni boleh mengawal COVID dalam tempoh 6 bulan. Oh, okey. Saya sekarang belajar juga Teknik Alam. Tapi sekarang duduk rumah lah. Dan belajar secara ODL. Baru habis FYP. Apa yang tak menjawabnya? Itulah jawapan yang saya boleh bagi sebab benda tu belum berlaku. Jadi kerajaan yang akan dilantik nanti, sekiranya kerajaan sekarang hilang majoriti dan hilang kelayakan jadi kerajaan, bila kerajaan baru naik, insyaAllah COVID akan selesai. Dan kita tidak perlu melalui lagi PKP ni. Pada saya, pelaksanaan mass testing ni setuju sebab kita dapat tengok seberapa banyak orang yang sihat walafiat pada pandangan kasar tetapi sebenarnya dia positif. Dan supaya statistik COVID tu dalam kalangan komuniti dapat dikawal lah bila buat mass testing ni.
Jika tidak ada apa-apa soalan, saya ingin buat kesimpulan pada belum lagi. InsyaAllah pada hari Jumaat ni pukul 9 pagi saya akan mengambil vaksin. Tak tahulah antara Pfizer ataupun Sinovac di klinik Senawang. Okay. Jika tak ada soalan, saya ingin mengakhiri siaran langsung Instagram ni dengan sedikit rumusan. Pada saya, live malam ni sangat menarik dan diharap membawa kita kenangan yang indah, dan saya doakan semoga Malaysia dan seluruh dunia kekal aman dan semoga urusan kita semua dipermudahkan dan semoga pandemik wabak coronavirus 2019 COVID-19 ni dapat ditangani dengan sebaiknya dengan menjalani vaksinasi secara besar-besaran untuk mencapai imuniti kelompok menjelang tahun hadapan. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.